ilaina mu'awanatuka wa ahmiluna li nasihatuka famdhi lama umirta bih fa wallahi la azalu aqwatuka wa anfa'uka wa law anna nafsi la tutawi'ni ala firahi dini Abdul Muttalib. Kata Pak saudara dia, minta maaflah wahai Muhammad, aku tak mampu nak buat apa-apa, nak bantu untuk ajak dia orang ikut kau, kerana kami tak akan tinggalkan agama nenek moyang kami Abdul Muttalib. Tetapi untuk bantu secara tak langsung, aku boleh bantu dan aku akan protect kau jangan risau. Ini kata bapak saudara dia. Ini kebiasaan yang berlaku. Tak apalah aku pergi lagi, dia kata kami ikut belakang sajalah. Ini kebiasaan cakap-cakap orang yang tak nak. Dan begitu juga Abu Lahab. Bangun Abu Lahab dan berkata, imna'u min dinihi qabla an yamna'uhu ghayruhu. Kamu hendaklah cegah dia, larang ni orang ni bahaya. Biarkan dia masuk kat kampung kita, duk sebarkan risalah dongeng entah apa cerita dia bawa, kita tahu. Kita hendaklah larang dia sebelum dia larang kamu. Kamu jangan benarkan Muhammad ini bercakap sebelum dia akan tak benarkan pula kamu bercakap. Baik kita cantas dia awal-awal lagi, kerana orang ni adalah orang yang bahaya. Ini nampak sifat-sifat dan sikap orang yang terdahulu jahiliah pada zaman Nabi berlaku juga pada zaman kita hari ini. Tak suka kadang-kadang bila ada orang yang nak berkatakan tentang perkara-perkara kebenaran. Fa'in aslamtumuhu hina idzin dalaltum wa in hamaitumuhu qataltum. Kalau kamu ikut dia, sesungguhnya dia akan sesatkan kamu, kata Abu Lahab. Ini orang sesat. Kalau kamu jaga dia, satu hari dia akan bunuh kamu. Bahaya, jangan ikut pokok ni, pokok yang nak sesatkan orang. Ini kata Abu Lahab yang dia tak sedar, yang dia dah pun sesat pada waktu tersebut. Maka Nabi sebut pada kali yang lain. Saya ambil dalam satu kitab yang lain, kata Nabi, dia cakap kepada kerabat dia, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, bebaskanlah dirimu daripada api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, jauhkanlah dirimu daripada api neraka. Wahai Bani Hisham, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Wahai Bani Abdul Manaf, jauhilah dirimu daripada api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, hindarkanlah api neraka dari dirimu. Wahai Fatimah, bebaskanlah dirimu dari neraka. Semua orang-orang yang ada hubungan dengan Nabi sebut perkataan neraka. Apa tujuan neraka? Nak bagi takut, nak bagi manusia takut. Sebab itu bila kita nak sebut, nak bagi peringatan ke orang, peringatan ni benda yang menakutkan. Bila kita katakan benda yang menakutkan, mestilah ada ayat-ayat yang tertentu yang boleh menjadikan orang rasa bodoh dan takut kepada benda yang kita nak kata. Tengok anak kita tak solat kali pertama, Mat, kau dah solat belum? Belum, kau pergi solat dulu. Tengok tak solat lagi depan TV. Mat, kau tak erti kau cakap apa? Kau tak pergi solat, kau dengar ke tidak? Tak solat juga, tengok pergi TV. Kali yang ketiga, kau nak tahu tak api neraka? Kau nak masuk neraka? Sebut kataan neraka tu dia dah mula angkat kepala sikit. Mak saya punya ayat, dia akan jadi kuat. Aku tak suka dalam rumah aku ada di neraka. Kalau sekali rumah aku terbakar, kau nak jadi setan, kau nak masuk neraka, kau keluar dari rumah aku. Keluar ayat tu memang waktu automatik terus bangun dia. Waktu subuh dia sebut kataan neraka, dia mesti bangun dia. Ini ayat yang menggerunkan kalau orang yang rasa buruk. Begitu juga apa? Ayat yang boleh kita katakan boleh menyebabkan orang marah. Ada orang yang tak suka sebut pasal syurga, okey. Jom malam ni kita cerita pasal fadhail amal. Dia boleh fadhail amal, kita berkaitan tentang siapa yang puasa sunat pada hari Khamis, dia akan dapat balasan sekian-sekian. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kata la ilaha illallah, mereka akan masuk syurga. Kita dengar seronok. Benda yang baik. Tapi bila kata siapa yang tolak Islam, kafir, murtad, keluar dari Islam, nak masuk neraka, tolak Islam. Sebut kata neraka saja, orang kata dia ni nak datang ceramah ke, nak sebut benda yang tak elok. Neraka ni benda yang tak baik. Bila dia sebut kataan neraka, menjadikan orang rasa tak seronok, menjadikan orang akan ancam kita, orang akan marah kat kita dan orang tak puas hati dengan kita. Dan ini yang dibuat dengan Nabi. Nabi sebut kataan neraka. Apa tujuan? Nak berikan kepada manusia tentang konsep pembalasan di dalam Islam. Bila kita nak ceritakan kepada manusia, jangan cerita suruh orang buat baik, tapi kita tak ceritakan apa kebaikan kalau dia buat baik. Dan bila mana dia buat jahat, apa keburukan kalau sekiranya dia buat jahat. Sebab itu dalam Islam, dalam Al-Quran kita akan dapati ada dua benda. Yang pertama dipanggil unsur targhib, yang kedua dipanggil unsur tarhib.
Targhib ni nak supaya orang suka kita cerita benda yang boleh mendatangkan orang rasa tertarik dengan kita. Unsur targhib pula adalah cerita-cerita berkaitan benda yang menakutkan manusia supaya manusia rasa gurur bila mana cerita-cerita yang kita ceritakan kepada manusia tadi. Ini yang kita katakan kepentingan mengikut sunnah Nabi dalam bab cara bagaimana Nabi menyampaikan perkara-perkara yang boleh menjadikan manusia sedar atas kealpaan yang mereka telah lakukan. Maka apa kata Nabi lagi? Qala al-musannif rahimahullah, sesungguhnya aku tidak berupaya hanyalah setakat menghubung tali silaturahim yang abadi di antara kamu sekalian. Aku tak mampu nak buat apa-apa dalam keadaan aku ni ada hubungan silaturahim dengan kamu. Ini saja yang aku buat. Dan aku tak mampu nak bantu kamu ketika mana berada di akhirat kelak. Berarti Allah sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak ada manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan yang sejahtera hati dia. Maknanya orang yang datang dengan ketakwaan ketika mana mereka berada di dunia. Sebab itu kalau kita tengok pada ayat yang menceritakan orang yang pergi bertemu dengan Allah ketika mana yaumul hisab di akhirat, mereka akan mengatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Ya Allah, kami dah pernah tengok apa yang kami tengok hari ini kat dunia dahulu. Kami dah pernah dengar apa yang kau sebut hari ini ketika mana kami berada di dunia dahulu. Farji'na, tolonglah kembalikan kami na'mal salihan, untuk kami nak buat balik kebaikan. Kerana inna mu'minun, kami pada hari ini dah pun rasa takut dan bertakwa kepada kamu. Maka tak guna lagi. Sebab itu Nabi sebut perkataan yang sedemikian. Nabi kata kita ada hubungan silaturahim, tapi sekadar itu sahaja. Kerana yang nak bantu kamu di akhirat pula adalah tetap amalan yang kamu telah perbuatkan. Ini yang kita kena sebut kepada adik-adik kita yang lain kalau sekiranya kita nak ajak mereka kepada kebaikan. Baik, maka kata Nabi, aku hanyalah ada setakat menghubungkan tali silaturahim yang abadi di antara kamu sekalian. Dan waktu tersebut puak Quraisy menunjukkan reaksi, iaitu reaksi yang cukup dahsyat dengan cara mencemuh Nabi, dengan dikatakan bagaimana Abu Lahab waktu tersebut berkata kepada Nabi, tabballaka sa'iril yaum, wahai Muhammad, celakalah ke atas engkau sepanjang hari-hari engkau ketika mana engkau hidup. Ajama'tana ala hadhi, adakah engkau kumpulkan kami semata-mata kerana nak ceritakan benda ini? Kalau sekadar nak ceritakan benda ini, tak payah kumpul, tak apa. Dan balik baru ni ada satu saudara buat penuri tahlil kat rumah, buat tahlil dengan baca Yasin. Kebetulan dah saya ada orang minta saya tolong dari Khalifah. Tak apalah, kalau itu ada imam, ada semua orang-orang yang saya katakan untuk Pak Haji terbaik semua ada. Jadi saya pun gunakan peluang saya kata tuan, kita nak baca Yasin. Dulu saya baca Yasin, saya nak ceritakan dahulu tentang Al-Quran. Kenapa ya kita baca Yasin hari ini? Kenapa ya kita buat tahlil hari ini? Sekurang-kurangnya kita nak tahu sebab kenapa. Dan kita sendiri dengan Al-Quran itu sendiri. Dan saya nak gunakan masa yang ada ni, saya pun jarang sekali balik ke kampung. Jadi kita gunakan masa yang ada ni, kita nak berpesan-pesan dengan kebaikan dan dengan kebenaran. Kita cerita kepada dewan, tuan, Al-Quran ni bukan kita nak baca pada majlis-majlis yang macam ni. Al-Quran ni bukan jampi, Al-Quran ni bukan tangkal, Al-Quran ni juga bukan benda yang nak mengulik semata-mata. Hari ini ada orang yang percaya Al-Quran boleh mengubati, tapi dia ambil Al-Quran dalam bab perubatan semata-mata. Ada orang hari ini yang percaya Al-Quran itu boleh memberikan syafaat, maka dia ambil Al-Quran pada bab syafaat yang tertentu, dalam waktu yang sama dia tinggal. Saya kata kepada dewan tuan, hari ini kita nak jadikan Al-Quran ini bukan hanya sekadar bacaan zikir, tapi kita nak jadikan Al-Quran itu sebagai perbuatan. Perbuatan akhlak kita berdasarkan kepada Al-Quran, itu yang kita nak buat. Ada orang yang tak suka, memang ada kata masing-masing bukan jauh. Kita pasal lah, maknanya tahu semuanya dah menyampah. Buat pula tahlil pun satu tengah hari, 12 tengah hari. Waktu tengah hari, makanan pula dah dihidangkan kat depan, bisa pula bagi tazkirah. Sebab tu saya kata, jangan orang makan dahulu bagi tazkirah, bagi cara yang terbaik. Biar bagi dia ada bersandar semua dah sendawa semua, kita bagi tazkirah. Jangan bagi tazkirah, sebab apa? Boleh menghilangkan sejarah makan orang. Sebab apa dia bawa makanan. Okay, baik. Kemudian sambungan dia. Okay, antara kata-kata pokok Quraisy pada waktu tersebut. Maka mereka mengatakan, kami tak akan sanggup meninggalkan agama yang diwarisi daripada datuk nenek moyang kami, yang dah menjadi darah daging kami,
mensucikan mental dan cara pemikiran mereka daripada menemu taklid dan turut membabi buta ini dengan menggunakan akal fikiran yang waras. Dan ini yang disebut dalam Al-Quran dalam surah salah satu ayat tersebut, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dan bila mana dikatakan kepada mereka, jom sama-sama kita beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, dan mereka mengatakan sudah tentu kami takkan tinggalkan apa yang telah kami terima daripada nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Walaupun dalam keadaan nenek moyang mereka tidak mengetahui sedikit pun tentang perkara-perkara hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berlaku, keadaan yang sama juga berlaku kepada kita. Ada orang yang akan mengatakan, saya bukan akhlak. Ini yang kami buat, benda ini daripada zaman dahulu lagi, sudah tentu kami tak akan suka. Kita bayangkan tengok, kita hari ini di Malaysia, kita pakai satu undang-undang penjajah. Undang-undang penjajah yang dah pun 50 tahun dah kita guna pakai sampai ke hari ini, yang masih lagi sampai ke satu tahap kita tak sanggup nak lawan sikit pun kita tak berani. Ataupun kita katakan nak langgar sikit pun, kerana apa? Itu adalah perlembagaan. Perlembagaan tak sanggup ni nak lawan dengan perlembagaan yang dibuat oleh manusia. Sedangkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, terang-terang kita berani langgar, dan kita tak ikut sedikit pun apa yang telah Allah bawa. Dan bila mana ditanya, kenapa kamu ikut perlembagaan? Hanya kalau kita tanya orang-orang yang duduk berpegang sangat dengan perlembagaan, apa dia kata? Dia kata tak boleh. Dia kata perlembagaan negara kita, kami tak rela perlembagaan ini disentuh ataupun dimanipulit ataupun diubah sesuai oleh siapa-siapa orang-orang yang berkenaan. Walaupun kami menjunjung tinggi perlembagaan kami. Ini yang bahayanya, meletakkan perlembagaan ataupun benda yang dibuat oleh manusia lebih tinggi lagi daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Baik. Maka pengajaran dan renungan daripada kisah yang berlaku ini, yang pertama sekali, kata Profesor Sa'id bin Muhammad Al-Buti, maka dia mengatakan seruan Nabi Muhammad SAW terhadap orang Quraisy terang-terangan menjadikan orang Quraisy terperanjat. Tak pernah dengar tiba-tiba datang orang yang menceritakan tentang Islam. Bahkan kita zaman dahulu di tanah Melayu, mak-mak kita pun, mak saya dia pun tak pakai tudung. Waktu umur dia 30 tahun, 30-an, masih lagi belum pakai tudung. Kenapa? Waktu tersebut orang hanya cerita tentang Islam ni pada cerita solat, pada cerita ambil wudu, pada cerita-cerita yang menyeronokkan semata-mata. Tak ada orang lagi yang memberikan peringatan yang tertentu dalam bab ancaman-ancaman bagi orang yang tak ikut Allah dan tak ikut Rasul. Kemudian bermula tahun 70-an, 80-an, 90-an dan bermula iaitu perkembangan, iaitu pengajaran ataupun orang-orang yang dah mula berani untuk mempercakapkan berkaitan tentang perkara-perkara kebenaran ini, mengakibatkan kita dapat lihat sebagaimana yang berlaku pada hari ini, ramai orang yang dah mula kembali berpegang dengan ajaran Islam. Maka Nabi buat ketika mula-mula Nabi berdakwah secara terang-terangan, menjadikan semua orang terkejut dan terperanjat. Saya balik ke kampung lepas saya habis belajar kuliah subuh saya pertama, saya sebut benda yang biasa orang tak faham ni. Kemudian pula hari itu, kebetulan pagi saya bagi kuliah subuh, orang kata tak boleh tak sekali lagi Ustaz, minta Ustaz bagi tazkirah sebelum hari Jumaat, sebelum khatib naik atas mimbar, kami nak minta Ustaz bagi peringatan, bagi tazkirah kat dalam masjid. Tak apalah, kita tu apa lagi tak ada orang. Jadi kita cari tajuk yang dia orang dah buat lama. Apa tajuk yang orang dah buat lama? Dia ada satu benda yang dibuat, iaitu dalam bab solat jenazah. Tak ada masalah solat jenazah ni okey saja. Tapi yang tak okeynya iaitu memaksa pihak ataupun keluarga si mati untuk keluarkan kos yang tertentu, jumlah duit yang tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang datang solat jenazah. Jadi saya sebutkan pada tazkirah saya bersama tuan-tuan, saya ceritakan apa dia yang dinamakan sebagai bid'ah. Kat mana bid'ah yang boleh, kat mana bid'ah yang tak boleh. Antara perkara-perkara yang tuan buat yang dah jauh daripada apa yang Islam anjurkan, iaitu dalam bab perkara solat jenazah diwajibkan untuk bagi duit. Bahkan sampai ke satu tahap keluarga tu punya kepala, ada yang pergi ambil daripada adik-beradik yang lain, walaupun dalam keadaan adik-beradik tak ada. Kau ada duit berapa? Sudah 500. Kau ada berapa? Sudah 500. Kita kumpulkan. Berapa jumlah semua? Ada 3,000. Okay, baik. Jumlah 3,000, kemudian pula baru beritahu Imam, duit ada 3,000. Maka apa nak buat?
Kalau RM3 kita darabkan. Seorang kita bagi RM3. So berapa orang kita nak bagi solat jenazah? Berapa orang? 1 orang. 100 orang. Kita bagi 100 orang untuk solat jenazah. Okey, masjid Batu Berendam, sila hantar 2 biji kereta, 5 orang, 10 orang. Maka 10 buah masjid hantar 10 biji kereta, maka dapat jumlah 100 orang. Okey, 100 orang, duit ada RM3,000, maka diberikan setiap orang yang solat jenazah RM3. Terengganu dapat? Tak ada. Kelantan dapat ni? Di Kedah, Kelantan ada ni kan? Okey, di Kedah ada ni. Di Melaka tak tahu, saya tak pasti. Okey, tapi di Kedah masih ada sampai ke hari ni. Ada masjid yang tak wajibkan, tapi ada tempat yang wajibkan. Kebetulan tempat saya itu mewajibkan sampai ke tahap menyusahkan orang. Jadi saya pun sebut kita pula bawa balik begitu. Bawa balik kalau kita cakap namanya agak kasar sikit. Apa yang tuan-tuan buat kita bid'ah. Bid'ah itu apa? Sebut apa ya. Dan kali itu orang dah kita perasan ada orang tua ada tulis ke kiri, tulis ke kanan, tulis ke kawan ni. Tulis ke kawan tu kita tahu kapan dia. Okey baik. Selesai semua. Dan saya ambil tu, dia orang dah cakap, Ustaz, nama anda tak. Maksudnya bila kuliah Ustaz, yang terakhir tak masjid ni. Sebab apa? Lepas tu dia orang tak kenal dalam saya bercakap, kerana saya sebut berkaitan dengan apa benda yang mereka dah buat. Lama dah. Walaupun pada asalnya, dia kata kalau dah bercabar, hari ni tak habis, kita dulu dah bercabar dah, tapi tak selesai. Dia kata sebab tu lah, saya dah selesaikan. Dia kata saya tak ada niat apa-apa, pun sekadar nak sebut benda yang kita belajar, benda yang dapat kebenaran. Sampai kali tak pasti dia orang datang hantar pula wakil jumpa dengan bapak saya. Bapak saya balik rumah dengan makan nasi. Aku dah cakap dah, kau yang perlu cakap benda-benda yang sensitif. Apa cakap benda yang baik cukup lah. Orang tua kita pun dia backup juga. Orang datang jumpa dia, tak nak kita ni dimalukan, tak nak orang dah buat kat kita. Okay, maka itu dia dekat kita. Itu bukan soal kita tekan soal apa namanya cakap benda yang baik. Tidak, kita benda tu benda yang baik. Benda yang perlu diubah, yang kita perlu ubah. Habis itu sampai bila kita nak biarkan keadaan itu berlanjut? Nak biarkan berlanjut. Sebab apa? Dia tak pasti. Dia tak pasti dicantar dalam keadaan yang macam itu. Dan ini yang berlaku. Saya balik ke bawah ni, masjid. Tempat saya tu, alhamdulillah dah berubah dengan saya. Bila dah berubah setiap minggu ditukar katil. Katil yang pelbagai. Bila tukar katil yang pelbagai, orang tak pernah tengok. Orang berubah tak pakai tag. Berubah berubah pakai tag. Tuan-tuan, hari ini ketua kita bertajuk peliharalah kebersihan sungai. Okey, contohnya. Okey, tajuk ketua kita hari ini, okey, makanlah buah-buahan tempatan. Makan buah-buahan tempatan. Tajuk ketua jemaah bersih sungai. Benda tu benda yang tak perlu diceritakan pada ketua. Naik banner ke naik apa namanya signboard cukup. Jaga kat tak tepi sungai. Siapa buang tempat sungai, benda buang tu cukup. Tak payah cerita, benda tu semua orang tahu. Okey, baik. Tapi dijadikan mimbar untuk cerita benda-benda yang macam tu. Okey sekali. Datang ustaz-ustaz ni yang dijemput, nanti bagi khutbah tanpa tag. Okey, saya pada semuanya. Bila kita khutbah tanpa tag, orang nak kena bisik. Ustaz orang tu khutbah tanpa tag. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Sebab apa? Khutbah pakai tag. Jadi dia takut kita selewengkan. Siapa yang tak pakai tag itu maknanya terbuka untuk melakukan penyelewengan dalam agama. Jadi dia orang risau. Takut perkara-perkara yang macam tu, ramai yang komplain. Jadi apa dia orang buat? Dia orang wajibkan siapa yang nak baca khutbah perlu ada tag. Kita kata tak ada masalah, kita buat tag. Okey, kita buat tag satu tag siap, letak kat depan. Okey. Tag kat depan tu buat sebagai panduan juga, tapi cakap kita sendiri lah. Cakap kita sendiri. Dia kata dah tag, ada tag. Ini yang saya cakapkan. Okey. Dan tadi kita kata tuan-tuan, tajuk khutbah kita pada hari ni kat tag. Okey, tajuk dia. Okey, tajuk dia menjunjung perintah Nabi. Contohnya, tajuk tag khutbah yang kat ini sikit tajuk. Orang kata, sama juga, aku nak dibuat oleh abang. Bila masa dan dia tak tag, dia tu lah. Dia juga. Dan dia buat apa? Baca khutbah. Baca khutbah tak pegang tongkat. Dia tak pegang tongkat. Okey, tongkat yang Allah malam kat mana yang dia orang minat. Betul. Nabi baca khutbah, kadang-kadang Nabi pegang pokok. Pokok tamat, Nabi pernah pegang. Sehingga datang seorang perempuan, seorang dia katakan, ya Rasulullah nak tak buat mimbar kau. Nabi suka dan buatlah mimbar tu yang cerita penuh menangis tu. Sebab nak ditebang dia, nak dijadikan sebagai mimbar. Baik. Kemudian Nabi kadang-kadang Nabi pegang pedang. Nabi pegang pedang yang Nabi sentiasa bawa. Kadang-kadang Nabi pegang tongkat yang Nabi duduk bawa tu. Kita pula apa kita pergi buat tongkat. Dah lah buat tongkat tinggi pada orang. Tak pernah orang buat tongkat tinggi pada orang ni ahli sipil. Dia macam kata
Tiba-tiba kita buat cakap ini peluang. Dah tinggi peluang beban pula. Kalau tuan-tuan siapa yang tak boleh pergilah masjid yang menuju ke mana-mana masjid, tengok ada tongkat, cuba pergi pegang tongkat. Berat mana tongkat tu. Jadi kita tengah dua baca khutbah, tangan kanan nak pegang tek sebab kipas ada kat atas, kita tak pegang dah terbang. Tangan kiri nak pegang tongkat. Nak alih tek dia pun dah susah lah. Okey, jadi saya kadang-kadang benda tu tak ada pun yang mengatakan sunnah mereka. Kalau sekali kita ada pedang dan sebagainya, okeylah. Tapi tongkat tak begitu. Jadi saya ambil susah dia tak pegang. Sebab apa dia dah pernah cuba bila pegang tu lemah yang teramat lemah. Sebab dia pemegang dia duduk tinggi macam tu. Tangan dia duduk. Bayangkan tengok tangan kita duduk akar dia tu lemah. Ya Allah, tengah jam dia letak. Memang tu lemah. Nak pegang kat bawah tak kena pula. Ada kata ada setengah hati dia letak kat bawah dia. Letak sandal macam tu. Baik. Sebab tu saya dah tadi saya tak pakai. Bila tak pakai tongkat. Nak mula lepas solat orang kata dia kata ni ustaz mana ni bawah ni dia kata betul semua tak pakai. Dia pula kata bid'ah. Ini yang berlaku dalam masyarakat itu. Sebab kita kata apa hujannya? Kerana ambil taklid kepada orang-orang yang terdahulu. Jadi dia rasa betul. Sebab itu penting dalam Islam kita perlu ada taklim, mengajar dan belajar. Dan kita tak boleh hanya sekadar taklid buta kita panggil. Taklid buta ni tengok orang buat kita pun buat. Bila mana benda itu didasarkan konon Islam suruh, kita pun cakap apa sebab yang kata itu adalah Islam. Sebab itu jangan taklid buta. Kalau kita tak faham tanya. Sebab itulah kata Imam Syafi'i, idza kunta 'alal haqq fa'ti bidalil. Kalau kamu orang yang benar, ada dalil. Kalau apa kata Imam Syafi'i juga, idza sahha dalil fa huwa madhhabi. Kalau dalil itu dalil yang benar dan tepat, ada dalil yang sahih, maka itulah mazhab. Ini cara yang paling terbaik. Tapi kalau kita tanya dia, apa dalil yang dia bawa? Tak ada dalil pun. Maka tak ada dalil, kita tak bagi orang, tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Lepas tu kita kena faham dalam perkara yang macam ni. Puncanya kerana mereka kita katakan taklid secara berani begitu. Baik. Maka Nabi dakwah secara terang-terangan. Bila mana Nabi dakwah secara terang-terangan, bermulalah penentangan, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab yang marah dan memaki mencerca Nabi. Dan inilah antara salah satu jawapan kepada orientalis yang mengatakan ulama Islam ni ulama ilham daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kalaulah ulama ilham daripada Nabi, kenapa benda yang Nabi sebut itu benda yang tidak ada hubungan kait langsung dengan orang Arab jahiliah pada waktu tersebut? Semuanya benda yang di luar daripada Arab jahiliah, mustahil. Kalau kita kebiasaan, kalau orang itu orang yang datang daripada Johor, tanya dia, mesti dia akan cerita saya. Contoh kita dapat pergi nak bincang apa kita nak makan. Orang Johor dia nak makan nasi. Jadi tanya pula orang Kedah, dia kata kami tak boleh, kami nak buat gulai. Kami nak buat gulai. Okey, tanya pula orang Kelantan, dia kata kami tak boleh, kita kena ada hulu pula. Semua akan menunjukkan daripada mana mereka datang. Tapi apa yang Nabi sebut ni benda yang tidak pernah dibawa oleh siapa-siapa pun. Dan itu menunjukkannya dakwah Nabi ni adalah dakwah yang betul-betul benar. Jawapan kepada orang-orang orientalis barat yang mengatakan Nabi ini adalah ahli sihir, dan Nabi juga benda yang Nabi bawa adalah benda yang datang daripada orang Arab. Kenapa? Permulaan Nabi bawa, kalaulah Nabi bawa benda yang datang daripada orang Arab, sudah tentu penduduk setempat akan terima mereka. Bagaimana hari ini orang kata kita nak jaga Melayu, kita nak jaga Melayu, semua orang tak ada siapa yang makan, semua. Kita ada artikel 153 dalam bab keistimewaan orang Melayu, semua orang tak makan kerana benda tu benda kemaslahatan untuk orang Melayu. Tapi cuba kita kata kita bawa benda yang bertentangan dengan artikel tadi, menjadikan orang akan rasa marah. Dan ini yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, yang kedua, seharusnya tidak perlu lagi diturunkan satu ayat yang khusus untuk menyeru dengan terang-terangan akan keluarga Nabi SAW, malah untuk berdakwah kepada mereka memadai dirangkumkan sekali masuk ke dalam ayat. Maknanya ayat yang diminta supaya Nabi bangun untuk berdakwah kepada orang-orang yang kaum kerabatnya dan kaum dia sendiri, iaitu ayat fasdah bima tuha wa a'rid 'anil musyrikin. Maka hendaklah Nabi berdakwah dengan apa yang Allah sudah perintahkan kepadanya, dan juga alihkan pandangannya, jangan pedulikan kepada orang-orang kafir musyrik pada waktu tersebut. Maknanya ceritanya sifat Nabi, antara salah satu benda kewajipan Nabi kena tabligh, menyampaikan dakwah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini memberi suatu gambaran yang terang mengenai peringkat tanggungjawab yang dibebankan ke atas setiap muslim dan para pendakwah secara khusus. Maka bila kita tengok apa yang Nabi buat ni, adakah Nabi saja yang kena buat, kita tak kena buat? Ini yang orang silap faham. Ada orang
Apa tugas Nabi? Tugas Nabi menyampaikan dakwah. Apa tugas kita? Tugas kita menerima dakwah. Salah. Tugas kita juga sama juga kena sampaikan dakwah. Iaitu kena menyampaikan kebenaran Islam itu. Kalau kita tak sampai, maka sudah tentu Islam kita akan tersebar. Kalau kita tak perintahkan anak pinak kita, sudah tentu anak pinak kita tak akan ikut Islam. Kalau kita tidak arahkan dan tidak ajar anak-anak kita, sudah tentu anak-anak kita tak akan dapat tanaman Islam. Maka kat sini bolehlah dirangkumkan. Setiap Muslim bertanggungjawab untuk menjadi seorang da'i. Setiap orang, tak kira lah kalau dia imam sebagai imam, dia makmum sebagai makmum, dia bilal sebagai bilal, siapa sekalipun kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab Muslim itu iaitu hendaklah menyampaikan iaitu dakwah Islam, nak mengajak manusia kepada kebenaran dan mencegah manusia daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemungkaran ataupun perkara yang mendatangkan dosa. Maka kita rangkumkan dia kata, peringkat yang pertama, tanggungjawab seorang Muslim terhadap dirinya. Sebagaimana yang Nabi buat iaitu Nabi menyucikan diri Nabi bersihkan dahulu dirinya daripada unsur-unsur syirik yang berlaku pada masyarakat Arab tersebut. Nabi tengok mereka menyembah berhala, Nabi tak nak campur, Nabi pergi tempat yang terpencil, Nabi sucikan diri, tak nak duduk berada bersama-sama dengan mereka pada waktu tersebut, sehinggalah diturunkan wahyu kepada Allah dan dalam keadaan dia yakin dengan apa yang dia percaya, kemudian dia pergi pula kepada peringkat yang kedua, iaitu tanggungjawab setiap Muslim terhadap keluarga kita dan keluarga kita. Bagaimana Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan kerabat kamu daripada api neraka. Nak tak nak perbaiki diri kita, waktu yang sama kena perbaiki keluarga kita. Allah kata, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Waquduhan nas wal hajarah, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Baik, alaiha malaikatun ilatun syidad, dan di dalam neraka itu adanya malaikat yang cukup bengis. La ya'sunallaha ma amarahum, yang mana malaikat ni sama sekali tak akan melakukan dosa kepada apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia akan melaksanakan setiap perintah yang Allah sampaikan kepada mereka. Maka kita kena wajib untuk kita memberikan didikan yang sempurna kepada anak-anak kita. Inilah yang kita katakan tanggungjawab sebagai ibu dan bapa, tanggungjawab adik kepada abang kepada adik, kepada kaum kerabat kita yang lain-lain kena sampaikan. Macam mana nak buat? Macam-macam cara yang kita boleh buat. Sekali-sekala balik ke rumah, saya balik ke rumah kebiasaan, bapa ibu saya suka baca tulisan Malaysia. Tak boleh. Maknanya dia ada satu minat suka membaca. Tak apa, tak ada masalah. Dia pun balik, kita beli soal gambar yang lain pula, kita letak macam ni. Soal gambar baru, cuba baca juga. Kita tahu. Dia pun baca. Okey juga. Berlawanan. Baca. Apa tujuan berlawanan? Kita letak. Kita fikirlah, kita tengok ada kontradi dulu soal gambar tadi ada kontradi. Kita fikirlah. Kemudian kita beli buku. Beli buku tak payah ni. Tak payah suruh dia baca lagi. Kita pergi baca kat depan dia. Kita pergi baca kat depan dia, kita buat baru sikit, kita baru sikit, bunyi suara sikit. Dia kau baca apa? Dia tanya saja soalan itu, kita cerita kat dia. Kita tadi buku ni, orang ni saya beli satu buku tentang hakikat kematian. Buku tu tujuan saya beli memang niat asal nak belajar. Sebab dia kata ni pencin, dia tak tahu lah apa dia kata. Jemur rumah, tak tahu lah apa. Kita dengar ayat tu, kita nak kata ada Bapak nak pergi mengaji. Kalau tak boleh, kita orang muda nak pergi orang tua pergi mengaji. Dia ada ego dah tentu. So jangan sekolah pergi mengaji lagi. Kita pun beli buku. Niat kita beli buku tu supaya sedar. Pencin ni salah satu tanda selain daripada ubat, selain daripada sakit. Pencin menunjukkan yang kita dah mati. Sebab apa dah pencin? Okay. Baik, tadi pun saya jumpa seorang pegawai immigration pencin. Dia kata, tuan, kita nak pergi tulis dah. Pencin sebenarnya kita pencin kerja kita, tapi kita bermula satu kerja yang baru. Maksudnya pencin tu tak pencin. Pencin tu lah bermula kehidupan yang sebenar. Kita orang yang pencin. Padahal itulah kita nak guna peluang yang kita ada untuk beramal sebanyak-banyaknya. Dia beli buku tadi, dia pun tak boleh baca, dia baca dulu. Okay, mula saya letak kat atas meja. Tak atas meja, tak ada siapa tanya, sikit pun tak ada seorang boleh tanya pada buku tu. Jadi sambil dia orang tengok TV, kita pun buat baca buku. Baca buku sambil gaul sikit, kita beli sofish. Ini kita baca apa? Takut dengan cerita tentang orang yang meninggal, macam mana keadaan ketika mana sampai ke rumah. Dia tu ada cerita apa? Kita pun cerita. Dia kata sebenarnya aku baca betul-betul. Dia pun kena ada semua dia baca. Dia pun baca. Pegang dia sikit, dia rasa takut, tengok dia tak. Tanya dia dah habis dah baca. Lebih ni,
baca. Okey dah tu. Lepas tu dia kata, kami kalau orang lain, apa yang datang, saya bakal orang lain. Itu cara, salah satu cara. Macam-macam cara. Kita pergi, saya seorang sahabat saya. Jadi ala-ala Khalid Rabi juga. Orang yang asal yang kita tahu dari dia. Nama dia Sa'id Jamaluddin Bicik Koya. Yang antara penelitian main boleh. Dia ni satu kelebihan dia suka ziarah orang. Dan salah satu juga kelebihan dia ziarah orang. Kebiasaan kita ziarah orang, kita pergi beli apa? Kita beli cakui. Bawa cakui ke rumah orang. Tak cakui pun boleh pisang. Ini yang rajin dah bawa buah tangan. Kita jarang orang pergi bawa rumah orang ni bawa buah tangan dia. Dia tu benda yang lain benda tu. Tapi beza dia ni, dia bawa buah tangan dia bawa buku. Setiap rumah yang dia pergi dia akan bawa buku. Paling kurang pun adalah solusi. Kita nak dalam rumah orang, kita bawa dalam majalah solusi. Kita bawa majalah yang baik. Kita pergi ke rumah dia, kita dia akan ni hadiah. Kalau dia hadiah, letak di bil sikit, letak lima lah tu. Kita tengok orang menangis sikit dah. Kita bagi dia tulis dengan ingatan, tulis dengan ikhlas daripada anak anda. Dia baca, oh ini hadiah. Kalau kita buat macam tu, orang buat seseronok. Dia respect kan kita sebab apa yang kita buat. Hadiah untuk bahan bacaan pada dia orang. Saya tak langsung. Ini cara kita nak buat pada dia orang. Okey, tengok pula apa namanya, bapak saudara kita jenis tak pergi ke surau. Okey, kita tak pergi ke surau, kita buat ziarah pada rumah dia. Ziarah bila? Ziarah lepas kita bawa balik ke masjid, bawa balik ke surau. Tengok bapak saudara ke surau ni ke dia tak pergi ke masjid, tak pergi ke surau. Kita dah lepas salat Isyak, kita dah selesai salat Isyak kat masjid, kita balik, kita tinggal rumah dia. Kita tanya kau daripada mana? Kita tanya kau kata dia masjid mana? Masjid. Kau daripada mana? Bawa balik ke masjid. Kita boleh masjid, kebetulan masjid ada kuliah malam tapi kita tanya malam tapi dia berkata tak dan bukan tak dan kita akan masuk ke sikit-sikit mana kita mulakan dengan cara macam tu. Kemudian dapat kita pergi ke rumah dia yang pernah berhadapan bapak saudara anak saudara sepupu saya ni nanti sekolah agama pakai tudung bulat dari tudung bulat yang dari kita sekali bila dah pergi start kerja daripada pakai tudung kecil-kecil hilang dulu. Sampailah keluarga semua ada di dalam agama. Tapi dia tak sanggup nak tegur anak dia. Tak boleh nak tegur anak dia. Jadi saya kata tak apa. Saya pergi ke rumah dia, dia jawab cakap. Dia jawab aku tengok. Kesian. Sahabat kita ni kan, dia tak pakai tudung. Dia pakai tudung. Dia kata itulah dia kata mandah cakap itu budak berapa panjang ada kata. Dia ada tuang. Dia tak boleh. Ingat dua orang kata saya. Sebab dia ada hubungan dekat dengan kita boleh terus pergi ke perkhidmatan. Dan dia pula ada asas agama, maka orang itu senang nak cakap. Ingat kita semua itu akan tanya kepada Allah. Maka Allah akan tanya apa yang kita dah buat dalam keluarga kita. Kita biarkan mereka ada dalam keadaan tak ikut perintah Allah. Allah tak tanya mereka. Allah tanya mereka waktu sama Allah juga tanya kita. Pada anak-anak akan menjawab kepada Allah. Baik. Kemudian dia kata tak boleh begitu susah. Anak-anak dalam sekarang tak susah macam mana. Anak balik sekali balik bagi 500 kat bapak. Kucing basuh anaknya beli. Kucing kat rumah anaknya beli. Langsir anaknya beli. Kuih raya anaknya beli. Jadi bila anak disogok kita dengan benda-benda itu kita nak cakap masa tak berani. Inilah konflik ibu dan bapa pada hari ini. Anak-anak yang berada dalam keadaan macam itu. Tapi waktu yang sama tak mampu untuk tunggu. Sebab kalau dia orang tak dapat dia dekat. Kita tak boleh kena juga ibu. Anak-anak kena juga tunggu kerana untuk ada tanggungjawab kita. Tanggungjawab ibu dan bapa. Baik. Kemudian yang seterusnya, setelah mana kita berikan dakwah kepada keluarga kita, waktu yang sama peringkat yang ketiga, tanggungjawab alim dan ulama. Orang-orang yang mempunyai ilmu, yang ada sedikit ilmu, orang-orang yang mempunyai kefahaman mereka tentang Islam, dia bertanggungjawab kepada daerahnya. Apa maksud daerahnya? Tempat yang dia duduk, tempat yang dia berada, keberadaan dia kat mana. Kita seorang cikgu, kita dakwah cara kita sebagai seorang cikgu kat tempat kita belajar. Kita sebagai seorang student, kita dakwah kita sebagai seorang student pada tempat yang kita duduk juga. Dan kita sebagai seorang, aku tak kira apa sekalipun kedudukan kita dakwah kepada kaum kita. Ataupun orang-orang yang berada berdekatan dengan kita. Kita dan orang yang lain dengan ilmu yang kita ada, dengan kefahaman yang kita ada. Saya mengajar bahasa Arab, mengajar budak-budak Cina. Dia orang tanya saya, apa keistimewaan bahasa Arab? Dia orang tanya saya. Dia kata yang pertama sekali keistimewaan bahasa Arab adalah bahasa yang cukup unik dibandingkan dengan bahasa yang lain. Last sekali
poin setelah mana kita cerita istimewanya bahasa Arab ni. Last sekali poin yang terakhir, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Apa kaitan bahasa Al-Quran? Nak tunjukkan bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang hebat, bahasa yang tepat, bahasa yang cukup. Kita bersebut beberapa contoh dalam Al-Quran. Dan disebabkan contoh-contoh yang macam tu, ada 2-3 orang pelajar saya, pelajar yang Cina, yang tertarik. Ada yang masuk Islam, ada yang tertarik untuk nak menjalani Islam disebabkan oleh mana mereka belajar bahasa Arab. Okey, kita yang jadi engineer, kita yang barangkali mungkin kerja apa-apa sekalipun, maka ini tanggungjawab kita. Sebab Nabi buat benda ni. Salah satunya contoh, seorang pekerja Nabi. Nabi ada seorang pekerja. Seorang pekerja, seorang budak yang berbangsa Yahudi. Agama Yahudi, bangsa Yahudi, kerja dengan Nabi. Kerja dengan Nabi. Baik, maknanya pada budak ni bukan orang Islam. Ditakdirkan Allah budak ni sakit. Hadis riwayat Anas bin Malik, hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bila budak ini sakit, Nabi pergi ziarah orang yang non-Muslim ni, bukan Islam. Baik. Bila Nabi pergi ziarah, apa Nabi buat? Nabi pergi duduk dekat kepala orang yang non-Muslim ni, budak Yahudi ni. Nabi kata kepada dia, "Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Katakan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Nabi ajarkan kepada dia kalimah syahadah. Maknanya tujuan Nabi nak suruh dia masuk Islam. Nak suruh orang yang sedang sakit tadi masuk Islam, pada itu peluang dia yang terakhir sekali. Sampai kepada nak mati dan minta dia supaya masuk Islam. Baik. Budak ni bila Nabi minta dia masuk Islam, dia tak balik. Dia pun toleh tengok bapak dia. Apa kata bapak dia? Disebabkan kebaikan sifat yang ada pada Nabi, maka kata bapak dia, "Ati' Abul Qasim, wahai anak aku, taatilah perintah Nabi Muhammad, taatilah perintah Muhammad yang digelar sebagai Abul Qasim." Baik, maka budak itu kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan budak itu meninggal dunia berada masuk Islam. Apa kata Nabi? Kata Anas bin Malik, Nabi beredar daripada mayat budak tadi dan Nabi mengangkat tangan dengan mengatakan, "Alhamdulillahilladzi anqadhani minan nar." Aku ucapkan syukur kepada Allah kerana telah menjauhkan aku dan budak ini daripada api neraka. Okey, apa moral dia? Moral dia yang pertama sekali, orang yang mampu Islamkan orang, maka dia telah dapat menjauhkan diri dia daripada api neraka. Kenapa? Waktu yang sama dia juga menjauhkan budak tadi daripada dimasukkan neraka dengan cara mendapat cahaya Islam dari Allah sebelum dia meninggal dunia. Itu yang kita nak. Kurang-kurangnya soal dia nak terima tak terima itu soal yang lain. Okey, soalnya kita sampaikan apa saja yang kita mampu sampaikan. Tak kira lah kat mana tempat. Kita tengok ada satu tempat kerja di Dasko, baru 2 minggu lepas. Kita balik kampung, dia tiba ada seorang perempuan kau. Dia ustaz, dia siapa ni? Dia sebut nama saya Siti Sarah. Ustaz, nama saya pun. Saya dapat nama ustaz ni daripada seseorang. Bagus orang ni. Kenapa saya katakan bagus? Kadang-kadang mungkin kita rasa kita tak mampu. Bila kita tak mampu, kita boleh gunakan orang-orang yang berkemampuan. Pak Haji ni jumpa dengan pelajar-pelajar. Dia jumpa pelajar ni. Orang ni pakai tu. Dekat JJ, Pak Haji ni pergi JJ. Dia tengok dia semalam solat atau belum. Pak Haji ni selain daripada dia pergi shopping dengan isteri dia, dia pergi dakwah orang kat JJ. Dia tengok. Pergi dakwah kat JJ. Dia tengok staf-staf ataupun cashier yang pakai, tengok pakaian yang melampau. Dia kata, nak keluar dia nak takut. Kau pakai macam ni. Kalau tayang bawa dia tengok apa ni. Dah kali budak ni pun terjumpa malu. Dia kata, "Saya minta maaf lah pakcik, Pak Haji, saya jahil. Saya tak tahu. Kau solat ke tidak?" "Solat." "Apa lagi?" "Kali dua kali yang semakan." "Okey, baik." Sekarang ni dia kata, "Kau wajib solat, kau kena buat." Dia dah buat kat JJ Pak Haji. Saya ingat Pak Haji dia boleh pergi kat JJ. Dia dah buat, dia cakap pada perempuan tu, "Kau nak solat." Ramai tak kat sini yang tak solat? Dia ramai geng-geng kami orang Islam yang tak solat. Walaupun saya duduk, kita tak solat. Dah sekali, boleh kata orang kena belajar, wajib orang belajar tentang solat. Dia kata baik. Kita tak tahu, kami rasa terhad, tak tahu bila masuk kami boleh belajar. Dia kata, "Aku bagi nombor telefon ni, kau pergi tanya orang ni. Kat mana nak belajar orang?" Dia kata, "Dia telefon saya Ustaz. Okay, saya dapat nombor telefon ni boleh haji sekian-sekian." Okay, dia pun cerita, "So kami ni nak belajar tentang solat. Okay, macam mana nak solat." Dia pun kata, "Okay, baiklah." Dia kata, "Okay, tak apa, saya akan aturkan. Maknanya bila masa-masa yang tertentu yang boleh kamu semua belajar tentang solat. Saya mungkin tak sempat, tapi orang lain yang boleh untuk ajarkan orang semua." Nampak? Jadi kita katakan peluang kita tu cukup terbuka banyak. Kat mana-mana tempat. Walaupun orang yang dah mencin, kita sembang dengan orang, kita sampaikan saja apa-apa saja yang berkaitan tentang solat Islam ataupun perkara yang mendatangkan kebaikan kepada kita nanti dan akhirat. Ini tanggungjawab bagi alim ulama ataupun orang yang ada kuasa, pemerintah dan orang-orang yang tertentu yang mereka ada
tempat. Okay, ada lagi pula orang yang lain. Apa namanya, satu sekolah menengah. Sekolah menengah Sultan Muhammad. Sekolah menengah Sultan Muhammad. Dia tengok kat sekolah ni buang aktiviti tak agama. Dia pun datang, Ustaz boleh tak? Saya nak jumpa Ustaz. Tapi buka sekolah yang cukup, saya secara peribadi saya nak jumpa Ustaz untuk bagikan pendengar ceramah kepada sahabat-sahabat saya yang lain. Ada usaha yang kita buat. Kita tengok dalam departmen kita, tengok masing-masing yang tak ada orang buat program-program Islam, kita boleh ajarkan. Contohnya di MU ada seorang dahulu, mungkin kenal tu, ada seorang nama yang Mr. Raimi, Encik Raimi. Dari MU sekarang ni dari Pak Ijen, Prof. Raimi so. Dia ni, bila dia pegang jawatan jadi bos, apa dia buat? Dia wajibkan semua staf dia tugaskan hari Jumaat. Kita jadikan hari Jumaat itu sebagai weekly discussion. Kita jemput ustaz-ustaz datang cakap, hadiran adalah diwajibkan. Dia ambil attendance, staf dia. Mula-mula semua orang rasa menyampah. Berapa rasa orang untuk hadir program macam ni. Tapi bila orang dah start hadir, maka mereka nampak kebaikan-kebaikan yang itu. Apa sekali menjadikan pesan yang cukup hebat. Punca sebab dia ada kuasa dan dia buat. Dia nak buat, nak cakap, dia tak mampu. Tapi dia buat untuk orang lain yang buat. Ini yang kita katakan, kita nak bawakan kebaikan itu ad-dallatu ala khair kafa'iliha. Orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka seakan-akan mereka juga melaksanakan kebaikan tersebut. Ini yang kita nak buat, dan ini juga tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk menyebarkan dakwah Islam sebagaimana kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi. Siapa dia ulama? Ulama adalah orang yang memahami. Kita mesti tak faham banyak, kita faham sedikit. Maka mereka ini orang yang buat dakwah ni, mereka ni pewaris bagi para nabi. Wa innal anbiya la yurisu dinaran wa la dirhaman. Dan nabi tak mewariskan kepada kita wang ringgit, walakin yurisul ilm, tetapi nabi mewariskan ilmu. Faman aqadaha, siapa yang ambil ilmu ni, faqad aqadha bi hadil wafir, maka dia telah mengambil satu keuntungan yang cukup hebat. Ini keuntungan ni yang kita nak, keuntungan orang yang mengajak manusia kepada kebaikan dengan cara apa saja kebaikan yang ada, sampaikan. Kita kaki Twitter, kita boleh tweet benda-benda yang baik. Ini orang tweet nak masuk trailer, tweet lagi, sorry 2 minit masuk trailer. Allah, trailer benda yang tak mendatangkan manfaat dunia dan di akhirat. Contohnya kan apa yang hadir forum Syam dengan dia datang. Dia kata kita kena ikut, dia pergi belajar. Akhirnya dia kata mengintisan untuk kali ini. Apa dia belajar? Dia kata saya belajar, dia kata ke ustaz, dia kata kat saya, setiap masa macam nak buat cukup mudah dengan menggunakan hujung lagi. Dia kata okey, contohnya tengok jam pukul 8.45 sudah masuk Isya bagi kawasan Melaka dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Jom solat Isya. Kita orang baca, tengok-tengok dah masuk waktu Isya. Dia nak solat, tak nak solat, ikut dia lah. Tapi kalau dia solat sebab Twitter kita tadi memaklumkan, maka kita dah dapat pahala. Nampak kita menyebarkan kebaikan. Ini yang kita katakan cukup mudah untuk membuatkan kebaikan, tapi nak dan tak nak saja yang ada pada kita. Baik, daripada kita memasukkan benda-benda. Okey, contohnya saya beli kat ni beli kat mana? Beli kat contoh kita kata beli kat nilai 3. Beli tudung baru, kita masuk post dalam Facebook kita. Tudung baru. Okey, cara editan dia pun tunjuk hantar masuk dalam Facebook. Dalam Facebook tu ada orang yang suka, mungkin ada orang puji, ada orang menyokong tu. Contohnya. Maka tak dapat kebaikan. Tapi kalau lah kita sebarkan, contohnya etika berpakaian seorang muslimah, kita sebarkan dalam Facebook. Orang baca, orang manfaat. Maka selagi mana orang memanfaatkan daripada apa yang kita postkan, kita akan dapat pahala. Ini kehebatan kelebihan bagi orang-orang yang menyampaikan dakwah Islam ataupun perkara-perkara yang lain. Maka nak tak nak kita fikir. Dan orang yang tulis dalam Facebook, tulis dalam Twitter, apa-apa saja sekalipun, maka cerminan bagi diri dia. Kalau dia orang yang baik, dia akan sebarkan kebaikan. Dan dia orang tak baik, dia jenis suka makan. Jenis suka makan, dia akan sebarkan makanan. Menu hari ini, masak lemak cili api. Malam ni dinner kat kedai rumah. Maka orang ni dia cerita makan saja. Maka makan ni siapa yang makan? Allah sebut. Dia taman ta'u dan wayak kulun. Taman tak kulun. Mereka makan dan minum sebagaimana makan dan minum dan tak tenang. Maka sama kita dengan lembu, sama kita dengan kerbau, sama kita dengan kambing. Sebab dia bicarakan tentang makan dan minum, kita tak cakap tentang perkara-perkara kebaikan. Sebab kita kata paling luar lapangkan waktu kita, gunakan waktu kita sekurang-kurangnya. Ada juga kebaikan yang kita buat. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat kalau sebenarnya ada persoalan. Persoalan.
Bagi yang orang yang mempertahankan perlembagaan ni tak lama juga. Tapi yang orang yang tak sumpah perlembagaan ni perlu lah. Itu menjadi perlembagaan. Jadi kalau dia tak sumpah terus saja tak. Misalnya, belum tentu tidak. Okey, baik. Yang pertama perlembagaan itu dia perlembagaan. Perlembagaan ini kalau kita katakan bagaimana perlembagaan itu yang diatur untuk tujuan kemaslahatan untuk bangsa dan itu masih lagi boleh diterima oleh masalah pun. Okey, tetapi kalau mengambil benda yang dibawa oleh maksud meletakkan lebih tinggi lagi berapa yang Allah perintahkan, maka masuk dalam perkara yang lebih keluar dari Islam. Sama dalam hukumnya, macam kita katakan sebelum kita mengikau hukum berlaku masuk dalam hutan. Aku masuk dalam hutan, masuk dalam air, aku pukul balik bola tadi keluar dari sana. Kita tanya kenapa tak pegang dengan tangan. Dia kata mana boleh pegang undang pun, tak boleh pegang dengan tangan, mesti kena pukul keluar dari bola. So, maknanya kita kata yang kau undang-undang yang kau sendiri buat, mesti buat kita tak sanggup nak langgar walaupun tak ada kita tengok. Tapi undang-undang yang apa buat, kita sanggup langgar dengan tangan. Maknanya dengan cara melebihkan dengan cepat. Kalau secara tak sengaja tak apa, tapi kalau dengan cepat, dia sanggup mempertahankan benda yang manusia buat dan dibandingkan dengan Allah buat. Kalau yang cepat, benda yang Allah buat itu benda yang tidak sesuai, maka boleh keluar dari Islam. Tapi kalau dia tahu dan dia tapi tak ada kemampuan, itu boleh disoalkan bila kita bandingkan dengan orang yang datang lebih cepat tadi. Maka perlembagaan ini, bagaimana perlembagaan itu ada kita katakan kemaslahatan untuk manusia boleh lagi, tapi dengan cara jangan dilebihkan lebih lagi daripada apa yang dia ada apa namanya berlaku satu kes 2 tahun lepas seorang ahli parlimen. Dia kata kita besok pergi pun orang juga di parlimen ni pun ahli parlimen tu juga nak marah tak manusia tu marah bendera dia sebab dia tak puas tu dia pegang bendera pada marah. Dia kata besok kami perintah kami akan tukar bendera ini pun sewel juga nanti pun bendera bukan ada salah apa-apa pun tentaklah bendera rumah apa-apa cepat tak puas jadi kami akan tukarkan bendera ni. Maka ramai juga kita jadi Malaysia banyak orang kata orang ni tak patut duduk kat atas muka bumi Malaysia ni, patut dalam keluar daripada Malaysia lucu para orang negara ni. Sebab apa? Dia pertikaikan bendera. Baik, maka soalan kita, kalau dalam orang pertikaikan bendera Malaysia pun kita boleh katakan keadaan yang macam tu tak sanggup duduk dalam bumi Malaysia, bagaimana orang yang pertikaikan Al-Quran, orang yang pertikaikan hadis Nabi, orang pertikaikan iaitu undang-undang Al-Quran. Maknanya dia boleh duduk kat keadaan Malaysia, bumi yang Allah jadikan itu tak boleh nak duduk. Sebab apa yang buat tu keluar, maka tak berpak sedikit pun dalam pertikaikan. Nanti kita katakan dalam ayat macam tu. Tapi kita kata jangan pertikaikan. Saya di ITM kampus Bandaraya satu kali dijemput itu kali ceramah tentang etika 153. Saya tak tahu mana saya kata saya bukan lawyer, tak apa orang nak start di ceramah tadi. Saya pergi ceramah kita tentang apa ada bangsa, ada apa seperti itu. Dia semua melainkan apa yang Islam. Bagaimana kata Allah, nahnu qaumun a'adzallahu bil Islam. Kami ni kaum yang Allah muliakan kami sebab Islam. Wa ma qawlina ahli wa'id azalna bikum. Tapi kalau sekiranya kami tak nak enggan nak ambil Islam itu sebagai pegangan kami, Allah tak hina kami. Muncul kita mulia sebab Islam, muncul kita hina kamu juga kerana kita sebab Islam. Sebab kemuliaan kita bergantung dengan Islam. Baik. Itu tadi yang saya kata tentang kita ni kena dakwah dengan cara kita sendiri. Maksudnya kalau sebagai seorang engineer, dia kena dakwah dengan sebagai cara engineer. Kalau seorang pelajar, dia kena dakwah sebagai seorang pelajar. Jadi bagi pendapat saya, apa perbezaan yang antara yang Ustaz boleh jelaskan tentang cara dakwah ni? Maksudnya kita berdakwah pada tempat kapasiti kita dan tempat yang kita duduk. Maknanya dia sebagai seorang jenis mungkin tempat dia terhad cara dakwah dia tak sama dengan dakwah sebagai seorang ustaz. Ustaz dia pergi ke masjid, maka ini lingkungan dia. Apa geng-geng dia? Tukang. Macam-macam jenis tukang-tukang yang bagi engineering ni yang kerja dengan dia kan. Seorang cikgu dia dengan anak murid dia, dengan kawan-kawan dia, ada lingkungan tempat yang dia duduk. Bagaimana yang kita sebut nanti tadi. Baik, maka contoh kat tadi nak dakwah itu dia ada hal dakwah juga. Tapi sebagai kita kata pada apa yang kita ada, apa kebaikan yang kita tahu, apa ilmu yang kita ada, itu pun kita share
sharing lah, sharing. Tapi kalau kita lebih lagi kefahaman kita, maka lebih lagi dakwah kita berdasarkan kefahaman kita. Dan sebab itulah dakwah ni mungkin tak sama, pendekatan ni tak sama di antara orang dengan orang yang lain. Tapi cara yang paling terbaik, kita duduk kembali lagi tengok pada hadis Nabi, cara bagaimana Nabi berdakwah, cara bagaimana Nabi bercakap dengan orang. Bahkan pernah kalau kita tengok cara berdakwah ada orang gunakan dakwah yang keras. Bagaimana dalam satu hadis Nabi diceritakan satu hari Nabi itu adalah soft. Nabi membetulkan soft. Nabi kata, istawi, masukkan, membetulkan soft. Wang tadi tu rapat-rapatkan dan samakan soft. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang duduk di hadapan sedikit, berada di hadapan sedikit dan besar. Apa Nabi buat? Nabi keluarkan kayu sungi, kayu siwak dan Nabi letakkan dada orang tu dan Nabi tolak dengan kayu sungi. Okay. Maka apa Nabi buat? Pada waktu yang sama, benda itu adalah perbuatan kerana nak suruh orang itu betulkan soft. Tak ada masalah. Tetapi kerana Nabi itu seorang da'i, maka perbuatan da'i itu diambil kira. Maka Allah tegur dengan memutuskan Jibril, tegur Nabi cara yang buat macam itu. Kenapa? Nabi seorang da'i. Kerana pendekatan da'i bukan sekadar tegur orang, bukan sekadar suruh, tapi pendekatan yang kira. Maka apa? Datang Jibril, Nabi mengatakan, ya Muhammad, Mu'aizta, kamu telah dibangkitkan sebagai mu'alliman, sebagai seorang guru, sebagai murabbiyan, sebagai murabbi pendidik. Walasta mujbiran, kamu bukan orang yang angkuh, orang yang takabur, yang sekadar nak perintah ke orang. Itu yang kita katakan pendekatan. Maka pada waktu tersebut Nabi pohon kemaafan balik kepada orang yang ditolak dengan kayu sendiri. Kerana pendekatan melainkan satu peranan yang cukup hebat. Sebab itulah kita katakan, kita ceritakan bulan 4 atau bulan 4, cerita tentang kolej yang melahirkan cara berdakwah, ada yang teori, ada yang praktikal. Orang yang ambil teori kadang-kadang bila dia tak tahu dalam praktikal dia mungkin berlaku sekarang. Sebab itu berdasarkan apa kemampuan yang kita ada dengan keadaan yang hikmah. Dan hikmah itu pun diterjemahkan bukan maksud hikmah tadi dengan maksudnya iaitu berlemah lembut. Tidak. Hikmah itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu pada cara yang betul dan tepat. Itu maksud hikmah. Tak semua hikmah itu adalah dengan bercakap lembut. Bercakap lembut bukan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan dengan cara bagaimana kita nak apply satu benda. Kita nak perintahkan saya seorang imam selalu buat kesalahan kat satu masjid. Makmum Korea telefon dia kata, ustaz, kami tak tahu soal layang dah macam-macam soal layang dah minta kat masjid. Masalah soal tu sampai kat dia, maknanya dia sendiri yang baca dan dia simpan saja. Kami nak ustaz dulu. Dia kata, saya orang muda, saya nak tunggu orang yang umur 70-an, saya minta dia senang. Bila tadi kita pergi jumpa dia, dia kata, imam, saya dengar cerita kata semalam kita solat isyak 4 rakaat jadi 5 rakaat. Kata ustaz, kata saya mungkin saya boleh 5 rakaat tu. Dan tadi dia tak pasal kita jadi 5 rakaat. Kita pun dengar penjelasan dia kenapa dia buat salah. Saya pun berbila saya punya dalam kelas tu dia mengajar saya kata tuan, yang utama kita kena faham. Kita semua manusia, kita akan buat salah. Imam manusia, kita manusia. Imam buat salah, kita pun boleh buat salah juga. Mungkin dia terlupa, solat 4 rakaat jadi 5, terlupa dalam bacaan. Itu semua manusia akan alami. Kalau membaca perkataan insan itu datang dengan kalimah lupa. Al-insan la yaqul bila khata' wa nisyan. Macam yang nombor kita ni. Baik, tapi bila kita dah tahu kita mungkin terlupa, kita keluar, kita kena sedar diri lah. Yang tak ada ilmu kita kena pergi belajar. Kita pergi bacaan Fatihah tak betul. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kena hudud, dia kena nasta'in. Nasta'in disebut nasyir. Kita sebut syir juga. Maksudnya kita sebut nak tak nak, kita yang salah, kita kena mengaku kesalahan. Makmum wajib kita tunggu imam. Imam kita kena terima kesalahan tadi. Kita sebut dengan cara yang baik, itu maka orang menerima. Berbanding dengan cara kita buat layak, mungkin tak semua orang menerima. Soal tak pendekatan. Baik, ada itu apa-apa? Saya ingin bertanya tentang bid'ah dari solat jenazah wajib. Jadi adakah yang pun tergolong dalam bid'ah dolalah? Yang mana? Yang wajib. Bid'ah dolalah dan bid'ah fasidah. Sesat. Tak ada asal dalam agama. Jadi Dia syarat. jadi kalau kita buat tu memang dosa. Okey, baik. Dia macam ni lah dalam bab soal. Kita bukan tak bagi orang nak sedekah. Yelah, kita faham ada sebilangan orang yang meninggal. Soalan dia, adakah boleh tak boleh orang yang meninggal dunia? Okey,
keluarga si mati bagi duit kepada orang yang solat jenazah tadi. Okey, yang pertama kita tanya apa tujuan dia bagi duit? Okey. Dalam Islam dua benda untuk kita nak hukumkan satu benda kita ada dua. Satu innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat iaitu setiap perkara bergantung dengan niat. Yang kedua man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa huwa rad. Benda yang kamu lakukan yang tidak ada asal dalam agama maka ditolak. Niat dah betul nak bersedekah, tapi bertepatan tak dengan agama. Tengok, kalau dua-dua ni boleh bertepatan maka diterima amalan tadi. Dalam isu tadi, apa niat dia? Niat dia nak bersedekah. Boleh tak bersedekah? Harus bersedekah. Saya nak bersedekah dengan orang yang membahayakan solat jenazah ibu saya. Harus. Okay. Tapi datang pula golongan yang lain mewajibkan. Okey, orang nak bagi sesuatu orang, berapa ibu ada, orang bagi semua RM1. Maka ini dah memberatkan. Maka ini yang menjadikan hukum tadi hukum bid'ah. Pada Islam tak beratkan hukum. Okay, kalau sekadar dia nak bersedekah, dia ada duit, siapa yang datang sembahyang bersedekahkan, tak ada masalah. Okey, saya cerita situasi dia di Kedah. Surau macam ni. Datang jenazah kat depan, solat. Okay, kemudian dia tutup semua pintu waktu orang solat. Okay, dia akan tunggu, ada lagi kat belakang, ada lagi dua orang. Okey, tunggu sekejap, imam. Okay, imam tunggu sekejap. Dah masuk dah, semua tutup pintu. Ada orang tunggu, kawal kat pintu. Selesai dah semua solat dah. Okey, dia buka satu pintu saja. Walaupun kita masuk pintu sana, dia tetap buka pintu tengah. Lepas tu kita keluar, dia akan tahan buka pintu, boleh keluar seorang-seorang saja. Dia akan ambil duit, masuk dalam poket. Sambul, masuk dalam poket. Nah, tak ada kadang-kadang kita, orang yang ni pun nak suruh tangan, hulu tangan, nampak melojong sangat. Okey, tu pendek tangan tak lekat. Dia masukkan duit dalam poket. Okey, masukkan duit dalam poket tadi. Okay. Kalau kita tak nak, dia akan bagi juga. Kadang kita buat. Ada yang lebih dahsyat. Dia ada satu kaunter, tak tahu, kaunter claim. Okey. Kami datang 5 orang naik kereta daripada mana? Daripada Tanjung Minyak. Okey, kosnya duit minyak dibayar saya pula. Selain duit lampu, duit minyak dibayar pula RM20. Okey, duit minyak. Itu yang kita katakan memberatkan orang. Patutnya kita membantu keluarga si mati bukan dengan cara memberatkan keluarga si mati. Itu yang masuk dalam perkara-perkara bid'ah. Baik, wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجمع هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لنا شقيا ولا محروما ولا مذلولا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي بدأنا إلى حبك واجعل الحب